Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Allah telah berfirman di dalam kitabnya, "Akulah Allah yang tiada Tuhan melainkan aku. Barang siapa menyerahkan diri terhadap qadaku dan bersabar atas balaku, lalu dia bersyukur terhadap nikmatku, aku akan mencatatnya di sisiku sebagai seorang siddiq. Dan barang siapa yang tidak menyerah diri terhadap qadaku dan tidak bersabar atas balaku dan tidak pula bersyukur atas nikmatku, maka hendaklah dia mengambil Tuhan selain aku. Ya, jika engkau tidak redha dengan qada Allah dan tidak sanggup bersabar atas balanya dan tidak pula mahu bersyukur atas nikmatnya, maka jelaslah orang ini tidak punya Tuhan lagi. Carilah Tuhan yang lain daripada dia, padahal tidak ada Tuhan lain yang sebenarnya selain dia sahaja. Jadi jika engkau mahukan Tuhan, hendaklah engkau redha dengan qada Tuhan dan percaya dengan qadar yang baiknya dan yang buruknya, yang manisnya dan yang pahitnya. Ingatlah, apa yang menimpamu itu tidak mungkin engkau elakkannya kendati pun engkau terus berhati-hati menjaga diri. Dan apa yang terelak daripadamu tidak mungkin akan menimpamu meskipun engkau mengusahakannya dan menuntutnya. Maka jika memang telah benar imanmu, nescaya engkau akan kemukakan di pintu wilayah, yakni dalam kumpulan orang-orang yang dimuliakan Allah. Dan ketika itu engkau tergolong dalam kumpulan hamba-hamba Allah yang hakiki dalam ubudiyahnya, yakni perhambaannya kepada Tuhan. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, di dalam firman Allah, bukan yang tercatat dalam Al-Quran, tapi di antara apa yang Allah wahyukan dalam kitab-kitab terdahulu, bahawa Allah Ta'ala berfirman, "Anallah alladhi la ilaha illa ana man istaslama liqadai wa sabara ala balai wa syakara ni'mai katabtuhu indi siddiqan wa man lam yastaslim liqadai wa lam yasbir ala balai wa lam yashkur ni'mai falyatlub rabban siwai." Maksudnya, Allah Ta'ala berfirman, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan melainkan aku. Siapa yang menerima segala ketentuanku, yakni menyerah diri kepada qadaku dan bersabar dengan ujian aku dan bersyukur dengan nikmat yang akan kuberikan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Di sini Allah Ta'ala menyebut tentang 3 sifat yang perlu ada kepada golongan siddiq. Bila kita sebut siddiq, yakni orang yang memang benar-benar hamba Allah, orang yang loyalty, yang setia dengan Allah. Ini siddiq, memang betul dia. Siapa dia? Dia hamba Allah, betul-betul. Yang pertama ialah dia menerima segala ketentuan Allah. Umpama kita masuk kerja dalam satu syarikat, kita terima segala undang-undang yang ada di situ. Ni dalam penjawatan kita, mungkin ni 20 muka surat kita kena tanda tangani tentang polisi syarikat. Ditulis semua. Kalau berlaku apa-apa, tak boleh tuntut ganti rugi sebagai contoh. Kerjanya 7 hari seminggu misalnya, cutinya mungkin sebulan 2 kali, ditulis semua. Nak tak kerja syarikat ni? Nak, maka tanda tangan. Tanda tangan bererti
kita menerima segala apa pun yang ada dalam ketentuan tersebut. Kita, bila mana Allah ciptakan kita dalam dunia ini, maka kita telah bersetuju untuk menerima apa pun ketetapan Allah. Maka kerana itu Allah ciptakan kita di sini. Ketika mana Allah menghimpunkan alam roh semuanya, dan Allah berkata, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu, yang menguruskan kamu, menentukan segala perjalanan hidup kamu? Qalu bala syahidna. Mereka berkata, ya Allah, kami mengaku, kami terima. Maka Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ini, mewakilkan malaikat meniupkan ruh ini ke alam janin, untuk menjadi manusia yang sudah pun menerima aku janji bahawa Allah akan menguruskan segala kehidupannya. Maka Allah Ta'ala ingatkan kita kembali bahawa yang sebenar-benar Allah yang mencipta aku. Dan untuk benar-benar kamu menjadi golongan siddiqin, yang benar di sisi aku sebagai hamba-Ku, maka iltizam pada 3 perkara. Yang pertama kita sebut tadi, menerima segala takdir Allah. Yang kedua, bersabar dengan setiap ujian aku. Dan yang ketiga, bersyukur atas segala nikmat. Bila kita menyebut tentang menerima takdir Allah, sebagaimana kita contohi segala polisi, satu syarikat, bila mana kita masuk, kita patuh. Kita buat purchase ataupun pembelian, ni agreement bank terbani, kita tak baca pun, dia pun tulis bahasa Inggeris banyak-banyak, kita tantangan dia. Peguam kata tantangan sini, tantangan sini, tantangan sini, kita sign. Kita nak baca 4 hari tak habis. Kita pun kira percaya. Ramai orang percaya dengan segala agreement yang ada tanpa membacanya. Sebab mereka percaya pihak yang buat agreement ni takkan zalim mereka. Mereka percaya. Tuan-tuan ada pengalaman beli rumah, tuan-tuan tantangan surat tebal mana? Saya ada pengalaman itu. Kalau membaca sikit-sikit, kerana kita beranggapan bahawa sangka baik, bahawa dia tak akan zalim kita dalam perjanjian tadi, pembelian rumah. Apatah lagi Allah Ta'ala yang meletakkan perjanjian kita antara Allah dengan kita sebagai hamba-Nya. Dan kerana Allah tidak menzalimi manusia. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah tidak pernah zalim hamba-Nya. Bahkan Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-Ku, aku mengharamkan zalim ke atas diriku. Allah tidak akan berlaku zalim. Maka Allah Ta'ala letakkan satu takdir kepada manusia. Apa itu takdir? Suatu yang sudah berada dalam ilmu Allah akan berlaku atau sebaliknya. Maka kita beriman dengan sebenar-benar bahawa semua perkara berlaku dalam ilmu Allah. Di antara kelemahan kita, tidak semua perkara berada dalam ilmu kita. Tak payah pergi jauh. Apakah kita tahu apa yang berlaku esok hari? Kita tak tahu. Atau apakah yang akan berlaku sejam daripada sekarang? Walau kita rancang sejam daripada sekarang, pukul 8 saya nak pergi sarapan. Kita rancang. Tiba datang pukul 8 sakit perut. Masuk bilik air, jadi 8.30. Baru nak pergi makan pula, kenderaan pun rosak. Hantar bengkel. Asal plan ni makan kat kedai, akhirnya makan kat rumah. Lihat bagaimana ilmu kita tak mengetahui di hadapan. Maka bila seorang dia beriman kepada qada dan qada Allah, menerimanya, maka ia melibatkan 4 peringkat utama. Peringkat pertama ialah dia mengetahui semua berlaku itu dalam ilmu Allah. Semua. Dan yang kedua, dia mengetahui semuanya itu telah dicatat oleh Allah. Allah catat. Kenapa Allah catat segala apa yang berlaku pada manusia? Untuk menunjukkan suatu itu telah ditentukan dengan betul. Ditentukan dengan sungguh-sungguh. Dicatat. Contoh kita kalau catat sesuatu, maknanya bersungguhlah kita.
Kita dengar orang mengaji, kita dengar orang mengajar, kita pun catat. Maknanya kita betul-betul nak ingat benda tu. Dia tak akan berubah daripada apa yang orang tu cakap. Maka Allah catat segala takdir kita. Dan yang ketiga, bahawa apa yang berlaku itu Allah kehendaki. Dia panggil masyiah. Atas nama beriman pada takdir Allah, ini kehendak Allah. Siapa kita untuk lawan kehendak Allah? Maka orang ni faham takdir Allah. Saya ada kehendak. Kehendak saya nak suruh anak saya kahwin, umur sekian-sekian. Kehendak saya nak suruh anak saya bekerja pada umur sekian-sekian. Saya pun buat planning saya. Kehendak saya nak pencing umur sekian-sekian. Tapi Allah yang maha berkehendak. Kita nak suruh anak kita masuk universiti dalam, tiba-tiba Allah takdirkan dia pergi luar negeri. Kita kehendak anak kita belajar sekolah tepi rumah, tiba dia dapat rezeki belajar sekolah jauh daripada rumah kita. Kita ada kehendak, tapi atas iman kita pada Allah, kita mengetahui kehendak Allah itu yang akan berlaku, bukan kehendak kita. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tidaklah kamu punya kehendak, melainkan itu adalah kehendak Allah. Maksudnya, apa pun kehendak kita, kalau itu kehendak Allah. Kita kalau boleh tak nak bagi hujan, itu kehendak kita. Tapi Allah menghendaki sebaliknya. Kita kalau boleh biar hujan, itu kehendak kita. Tetapi Allah menghendaki sebaliknya. Maka dia berlaku ikut kehendak Allah, bukan kehendak kita. Tidak salah kita berkehendak kerana kita manusia. Tetapi kita akur dengan kehendak Allah. Kita akur. Saya memanglah fikirnya nak macam ni, tapi Allah nak pilih apa yang lebih baik pada kita. Dan kenapa kita akui kehendak Allah berbanding kehendak kita? Kerana kehendak Allah lebih baik. Kenapa kita letakkan kehendak Allah mendahului kehendak kita? Kerana kehendak Allah SWT itu memberikan ketenangan sebenar berbanding kehendak kita. Kita dengan kehendak kita, kita nak tenang, tapi belum tentu kita dapat ketenangan. Kerana kita cuma rancang, kita tak tahu. Pada fikiran kita, kalau rumah kita kat sini depan tasik, jadi tenang kita. Pada fikiran kita. Maka kita pun nak juga, tiba tak dapat. Rumah kita tak berada tepi tasik, bukan berada tepi longkang. Di rumah tepi longkang, tak ada tepi tasik. Zahir kita nampak macam tak tenanglah saya macam ni, kerana bukan pilihan saya. Tiba Allah tunjuk apa yang berlaku. Ini yang tepi tasik berlaku banjir, air tasik naik, tenggelam rumah dia. Maka apa berlaku? Dia pun teringat balik, dulu saya pernah nak fikir kat sini. Baru saya tahu ini antara sebabnya. Ini kehendak Allah. Maka dia nampak kebaikan-kebaikannya. Dan atas, yang keempat asas keimanan kita pada takdir Allah ini ialah bahawa semua benda yang Allah takdirkan itu Allah yang ciptakan. Pertama, atas nama takdir Allah, empat asas penting dalam keimanan kita pada takdir Allah. Semuanya berada dalam ilmu Allah. Semua Allah tahu semua. Yang kedua, semuanya telah dicatat oleh Allah. Dan yang ketiga, semuanya adalah kehendak Allah, masyiah. Dan yang keempat, semuanya Allah yang ciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Allah menciptakan perbuatan kita. Allah ciptakan. Habis tak, kita buat apa? Kita melakukan usaha kita yang Allah tetapkan. Manusia Allah perintahkan berusaha. Tetapi dalam masa yang sama dia kena mengetahui bahawa usahanya ini datang dari Allah, bukan kekuatan dirinya. Dan dalam masa yang sama dia perlu mengetahui usahanya bersifat terbatas. Terbatas. Tetapi apa yang Allah ciptakan itu tidak terbatas. Maknanya, saya usaha nak jadi pandai sebagai contoh. Baik, cuba awak beritahu macam mana usaha nak pandai. Saya baca buku, saya pergi sekolah, saya ambil tuition, saya catat nota, saya exam ataupun saya kaji soalan-soalan tahun lepas. Saya baca contoh-contoh orang berjaya. Kita pun sebutlah 20 usaha kita. Segala usaha kita. Namun segala usaha ini bersifat terbatas. Setakat tu je boleh buat, setakat tu. Kalau tuan-tuan kata usaha saya untuk pandai nak membaca, berapa jam kita boleh baca?
Akhirnya kita mungkin baca 2 jam, 3 jam. Saya nak pergi tuition. Banyak mana tuan-tuan nak pergi tuition? Akhir usaha kita terbatas dengan kehendak Allah. Allah yang menciptakan segala kekuatan kita dalam usaha. Sebab tu ada hari datang lemah kita untuk berusaha. Kerana Allah kata ini batasan kamu setakat ni. Umpamanya gini tuan-tuan sekalian. Kita angkat benda berat. Berapa kilo kita nak angkat? Saya boleh angkat separuh badan saya. Saya berat 60 kilo, saya boleh angkat 30 kilo. Kenapa tak boleh angkat 35 kilo? Oh, usaha saya terbatas. Demikian, Allah yang menciptakan perbuatan kamu dan Allah batasi supaya kamu rasa lemah. Dan minta tolong dari Allah. Tapi semuanya ciptaan Allah. Dan ini kita panggil maratib, peringkat-peringkat keimanan seorang pada qada Allah Ta'ala. Syekh Abdul Qadir sebelum ini berkata bahawa qada dan qada Allah itu umpama siang dan malam. Kita perlu redha dan tenang. Tuan-tuan sekalian, bila datang malam, kita terima ini malam. Kita tak fikir kalau malam ni jadi siang, tak, ini malam. Maka lakukan apa yang patut kita lakukan di malam hari. Kemudian esoknya kita tahu ini siang. Dia tak akan berlaku malam, dia siang, selamanya siang. Walaupun matahari tak keluar, walau hujan lebat sehingga jadi gelap, dia tetap namanya siang, walaupun gelap seperti malam. Dia adalah siang. Kita tahu itu siang. Dan kita tak fikir untuk membangkang waktu siang. Kenapa siang tak malam? Tak, ini siang. Apa yang patut kita buat? Tunggu sehingga datang malam. Even kita tak boleh percepatkan malam atau siang. Malam ni panjang, boleh tak nak cepatkan sikit malam ni? Kita pun putar jam-jam biar cepat sikit lah. Pukul 5 pagi. Dia tak ubah apa-apa. Dia cuma memperlihatkan kebodohan kita. Kalau kita cakap dengan anak-anak, malam ni panjang, abah akan pendekkan malam. Macam mana abah? Okey, tukar jarum jam. Pusing jarum jam. Sekarang pukul 8 malam. Okey, pusing sampai je 5 pagi. Kejap lagi di subuh lah. Anak-anak tengok bapa aku ni mengaji kat mana lah. Tua-tua pun bodoh. Macam tu. Mengaji kat mana bapa aku tiba nak ubah macam ni. Ataupun anak kita yang cakap, Pak, kita boleh ubah siang. Jadi pendek, lalu dia pun gerakkan jam jadi malam. Ayah kata anak aku ni belajar madrasah mana pula jadi ising macam ni. Gila tak bertempat ni. Berarti kita terima kalau siapa pun cuba pendekkan malam ataupun siang, dia tak akan berhasil. Melainkan perbuatan bodoh. Apa yang patut dibuat? Sama. Tentang takdir akan menimpa kita. Tiba-tiba kita nak ubah takdir Allah, tak boleh. Kematian, apakah kita boleh jadikan yang mati itu hidup balik? Ya, manusia boleh berangan, dia pun buat filem. Filem adalah imajinasi manusia. Itu filem. Sekalipun dicuba untuk buat satu filem yang benar, imajinasi dia tetap mempengaruhi filem tadi. Maka sebab itu filem tidak akan mewakili kebenaran 100%. Bukannya akan bersifat dramatik, dia akan bersifat hiburan, dia tak akan tinggalkan pengajaran yang berkesan. Kerana filem dia akan mengabaikan aspek kebenaran itu demi untuk dramatik. Itu tembok dekat pun tak kena, filem tak kena. Jadi bila manusia berimajinasi, mereka pun buat, okey, buat satu filem, orang boleh jadi muda balik. Buatlah bila mandi sungai jadi muda, satu mandi jadi muda. Ini semua manifestasi kerana tidak mau menerima takdir Allah. Buat filem untuk ubah sejarah. Oh, ni ada time turner, kita katakan ni boleh bermusafir, merentasi zaman. Pergi zaman dulu, ubah sejarah hang tua. Wah, kita nak ubah sejarah hang jebat. Tetapi ini filem-filem yang mereka buat untuk satu imajinasi untuk ubah takdir Allah. Yang mereka tahu mereka tak mampu mengubah. Maka kekallah manusia ditanam angan-angan seolah boleh ubah sesuatu. Kita diajar menerima sesuatu. Apa pun yang berlaku. Allah sebut dalam suratul Hadid. Kita baca surah Hadid. Ia surah yang kita katakan jelas untuk menunjukkan hal tuju kehidupan kita. Pada ayat 22 dan 23, bila Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum
illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kata Allah, apa pun yang menimpa diri kamu dan apa pun yang menimpa atas muka bumi ini, apa pun yang menimpa atas muka bumi ini, apa pun yang berlaku atas muka bumi ini berupa musibah atau sebagainya, dan apa pun yang berlaku pada diri kamu berupa sakit, demam, hidup, mati, nikmat dan musibah, apa pun berlaku pada diri kamu, melainkan ia sudah tercatat dalam kitab di sisi Allah sebelum ianya berlaku. Demikian itu kata Allah, mudah bagi Allah menentukannya, supaya kamu tidak berduka cita dengan apa yang kamu terlepas dan tidak terlalu gembira dengan apa yang datang kepada kamu. Artinya, ni Allah dah tulis, dah catat. Bahawa kamu begini, Allah dah catat. Lalu kita tanya, kalau takdir sudah dicatat, untuk apa kita berusaha? Untuk apa kita bekerja? Baik, takdir dicatat oleh Allah supaya kita tenang menerima apa pun berlaku dalam hidup ini. Tenang. Tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala suruh kita berusaha. Kerana kalau tidak, kita akan melihat silapnya kita tidak berusaha. Tentang kita diajar menerima takdir Allah. Bagaimana nak suruh kita tenang dan terima takdir Allah? Usaha. Kita berusaha. Contoh, kita dah hantar anak-anak kita sekolah. Lepas tu anak kita tak berjaya. Tenang tak kita? Tenang sebab kita dah usaha. Saya dah hantar anak-anak Nabi, dia tak pandai nak macam mana kita ni. Kita akan tenang. Berbanding kita tak hantar di sekolah, lalu kita pun macam cuba tenang, anak saya memang tak pandai. Tak mungkin. Tuan-tuan sakit, tuan-tuan berubat dan tak sembuh. Itulah natijah takdir Allah. Awak tak sembuh. Tapi untuk apa kita usaha dah tahu tak sembuh? Supaya awak tenang menerima takdir Allah. Kerana awak dah usaha. Akhirnya dengan ringan kita terima takdir Allah. Tapi kalau kita tak buat segala usaha tadi, kita akan menjadi resah dan menerima takdir Allah. Resah menerima takdir Allah akhirnya boleh jadikan orang ni kufur. Baik, kita kembali kepada apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Bila Allah Ta'ala berfirman, untuk menjadi hamba-Ku yang siddiq ada 3 sifat. Menerima segala takdir, bersabar dengan segala ujian-Ku, dan bersyukur atas nikmat-Ku. Baik, menerima takdir itu sebenarnya ialah benda besar dalam hidup, melibatkan musibah dan nikmat. Kenapa diasingkan? Sebenarnya kalau dikatakan siapa yang menerima ketentuanku, maka dia orang yang benar cukup. Musibah kata nikmat. Tapi manusia ni dia hidup dalam 2 putaran hidup yang memang dia perhati betul-betul, musibah dan nikmat. Dalam jadual hidup kita sampai umur mati, kita akan perasan 2 benda ni, musibah, nikmat, musibah, nikmat. Dalam hal biasa dan tak ada musibah, tak ada nikmat biasa, kita tak akan rasa apa-apa. Walau itu semua takdir Allah, dalam takdir makna takdir Allah. Tapi manusia prihatin pada benda ni. Bila dia tersepak batu, oh musibah, batu ni kenapa duduk kat sini, siapa letak kat sini, dia mula beri perhatian lebih. Bila dapat nikmat, maka dia akan tertanya-tanya, ini daripada mana nikmat dia datang, kenapa dia datang, apakah sebab saya bijak, apakah sebab saya pandai, apakah sebab saya disayangi. Maka dia macam ambil berat. Walhasil semua benda ini dalam satu makna, menerima segala ketentuan Allah. Tapi dek kerana manusia cuma perhatian pada 2 benda ini dalam hidup. Tuan-tuan perhatikan, kita naik kereta daripada Johor Bahru ke Kuala Lumpur. Kalau tak berlaku apa-apa jalan, kita tak rasa apa pun. Tapi kalau sekiranya tiba-tiba tayar pancit, kita mula rasa musibah tadi. Kadang kalau tiba-tiba pula datang orang tolong tukar tayar kita mula rasa nikmat tadi. Kita tersedar daripada lamunan takdir Allah untuk kita mengetahui ada Allah yang menguruskan manusia. Takdir Allah ni berjalan pada setiap makhluk, tapi manusia tak akan sedar melainkan melalui musibah dan nikmat. Kita kalau dalam keadaan biasa macam kita tak sedar, tak perasan Allah sedang mentakdirkan kehidupan kita. Yang Allah telah mentakdirkan kehidupan kita. Takdir Allah ini kata ulama terbahagi pada 3. Yang pertama dipanggil takdir al-umri, seumur hidup kita.
Allah dah tentukan seumur hidup macam tu, tak akan berubah. Apa dia disebut sebagai takdir al-umri ataupun al-umari. Al-umri takdir sepanjang hidup. Bila sempurna janin dalam perut ibu selepas 4 bulan, maka Allah perintahkan malaikat tiup roh dalam janin. Kemudian malaikat ini diperintahkan untuk menulis. Tulis tentang apa? Rezekinya, ajalnya. Tulis tentang apakah dia bahagia, yakni ahli syurga, atau ahli neraka. Ditulis tentang rezekinya kat mana. Ditulis tentang ajalnya, bila dan di mana. Dan ditulis tentang apakah dia ahli syurga atau ahli neraka. Maka ini dipanggil takdir al-umri, ketetapan Allah sepanjang hidupnya. Disebut dalam hadis yang lain, Allah bila menciptakan hambanya, maka Allah mengambil sebahagian hambanya, dia letakkan sebelah kanan. Lalu Allah berfirman, ini ahli syurga dan aku tidak peduli. Kemudian Allah mengambil sejumlah hamba yang lagi, dia letak sebelah kiri. Saya berkata, ini ahli neraka dan aku tidak peduli. Fala ubali. Maksudnya aku dah tentukan macam ni. Aku tak peduli kalau dia ni amalan sikit, tapi aku nak masukkan dia dalam syurga. Aku tak peduli hal. Kerana aku dah tetapkan dia ahli syurga. Dan kita kalau bos, kita memang letak requirement siapa nak kerja dengan kita. Tapi bila kita rasa saya nak suruh dia kerja dengan saya, bos dia tak ada sedia, tak apa, masuk je. Bos dia tak ada pengalaman, tak apa, masuk. Saya bos, masukkan dia. Bila nak bayar gaji berapa? Okey, bayar gaji dia ijazah. Bos dia tak ada ijazah, tak, ikut saya bos. Dia tak perlu ikut peraturan lain. Bos dia kena kursus saat ni, sebab semua pekerja baru kena tak bayar. Tak bayar kursus, terus jalan kerja. Bos yang lain semua kursus, tak, saya bos. Awak bos ke saya bos? Saya bos. Masuk terus kerja. Jadi kita, kalau benda tu pun kita faham. Dan ada benda yang kita akan buat qarar, keputusan sendiri. Alasannya, saya berkuasa, suka saya lah. Walaupun hanya kecenderungan tadi kerana kasih sayang, kerana kita suka dia. Dia mungkin keluarga terdekat, kita pun angkat dia tanpa melalui proses biasa yang kita tetapkan. Pada undang-undang syarikat tu kita tetapkan, semua pelajar baru kena kursus 2 minggu. Semua dibayar gaji ikut sijil dan pengalaman. Tapi boleh tak kita nak langgar apa yang kita tetapkan? Boleh, sebab kita yang buat. Kita buat. Kita tetapkan semua pekerja datang pukul 8 pagi. Melainkan si mak boleh datang pukul 8 malam. Tak apa. Orang lain pukul 8 pagi, awak lewat pun tak apa, sampai 8 malam. Kerana saya bagi istimewa sikit dia. Sebab apa? Itu terpulang pada saya. Jadi orang tak boleh kata apa. Jadual kerja dia macam tu. Maka ada kalangan hamba Allah, Allah nak masukkan dia syurga. Biarlah dia masalah apa pun, aku nak masukkan dia syurga. Sebagai hamba ni, Allah nak masukkan dia dalam neraka. Biarlah macam mana pun, aku nak masukkan dia dalam neraka. Baik, ini dipanggil takdir umri, seumur hidup manusia. Kemudian dia ada takdir namanya as-sanawi, secara tahunan. Setahun sekali berlaku takdir Allah pada dia. Kan Allah menyebut dalam Quran, fiha yufraku kullu amrin hakim. Padanya, yang pada tahun itu, Allah Ta'ala tetapkan sesuatu yang tertentu di sisi Allah dengan maha bijaksana. Tuan-tuan, bila kita sebut tahunan, bila disebut Lailatul Qadar, malam yang punya nilai, untuk setiap tahun itu ada penilaian baru yang Allah buat. Tapi semuanya ini berdasarkan syarat. Umpama, hamba-Ku ini kalau dia bertaubat, maka aku terima taubat. Kalau dia tak bertaubat, maka aku azab. Maka syarat pada dia. Maka bila dia taubat, maka tahun itu dia berubah jadi orang baik, sebab dia bertaubat. Hamba-Ku ini bila dia berubah baik pada sekian-sekian, maka aku akan ubah kehidupan dia. Maka dia pun buat baik, maka dia pun berubah kehidupannya. Itu dipanggil takdir tahunan, akan berlaku. Dan yang ketiga namanya takdir harian. Allah berfirman dalam Quran, kulla yaumin huwa fi sya'. Setiap hari Allah punya urusan. Yang takdir. Hari ni patut kita susah. Hari ni patut kita ada masalah.
Dek kerana kita mulakan hari ini dengan doa, maka Allah angkat kesusahan tadi. Kalau ikut hari ini secara takdir kita, bahawa kita mungkin jatuh lubang. Tapi dek kita mulakan hidup kita hari dengan doa kepada Allah, tak jatuh lubang. Miss kita. Maka itu takdir harian kita. Takdir manusia. Ada takdir yang bersifat umri, secara kita katakan seumur hidup macam tu tak boleh berubah dah. Ini juga disebut dalam istilah ulama sebagai qada mubram, ketentuan yang muktamad. Apa pun tak boleh berubah, sebagaimana kufurnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Tak boleh berubah walaupun dia ni bapa saudara Rasulullah, ini Abu Lahab. Walaupun sentiasa diberi ingat oleh Rasulullah SAW. Walaupun Nabi sendiri berdakwah saja langsung, Nabi tak wakilkan orang-orang untuk bercakap dengan Abu Lahab, Nabi sendiri jumpa Abu Lahab. Nabi cakap, kan ini keluarga terdekat, ini Abu Lahab. Tapi sedikit pun tak memberi apa kebaikan pada dia. Bahkan bertambah kufur dia. Bertambah kufur Abu Lahab. Jelas penentangannya. Kerana Allah dah takdirkan bahawa dia tak akan beriman. Tapi kita kena faham, takdir Allah kerana kuasa Allah, kebijaksanaan Allah. Tapi setiap takdir Allah, Allah tidak tentukan dengan sifat Allah yang zalim. Tidak, kerana Allah tidak zalim. Kalau kita suka saya lah saya nak buat macam tu, ada bau kezaliman tu ada. Suka saya nak buat. Bila kita sebut suka kita tak ada penilaian yang baik. Penilaian itu berdasarkan syahwat lah. Tapi tidak Allah. Kerana setiap urusan Allah itu, kata Allah, fiha yufraku kullu amrin hakim. Kerana setiap perkara tadi Allah tentukannya dengan sifat Tuhan yang bijaksana. Apa pun yang Allah buat. Dan setiap benda tadi kerana kesan perbuatan manusia. Ma asabakum min musibatin fabimat kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpa itu kerana perbuatan tanganmu. Perbuatan tanganmu sendiri. Baik, kita kalau tengok dalam hidup kita, yang berlaku musibah-musibah tu, tengok apa kesilapan kita. Mesti ada. Mesti ada kesilapan. Kenapa saya boleh langgar pagar rumah? Misalnya naik kereta langgar pagar rumah. Apa? Pada pagar tiap-tiap hari duduk kat situ tak pernah berubah pagar tu. Kita pun duduk keluar masuk. Belum pernah berlanggar. Belum. Tiba hari tu boleh langgar pagar. Boleh langgar pagar. Kita kan biasa pakai remote control. Tekan tu ingat dah buka, turun tu ketemu. Habis. Supaya kita lihat satu perkara dan hidup kita. Bahawa kita sentiasa kena berhati-hati setiap hari, walaupun benda dah biasa kita buat. Walaupun benda tu dah biasa, tapi jangan kata saya dah biasa ni. Jangan. Allah tetap menyuruh kita bersikap berhati-hati setiap hari. Saya dah biasa buat ni, orang potong daging, tuan tengok orang potong daging. Akhir dia biasa sambil sembang orang potong daging, akhir terpotong tangannya. Saya dah 20 tahun potong daging. Macam mana? Kerana awak sudah hilang sifat hati-hati. Dulu kan masa start mula potong daging, hati-hati. Potong daging tengok tangan, tengok pisau, tengok semua. Orang bercakap pun kita tak layan. Oh, hari ni kita sambil sembang, potong. Expert, tiba-tiba Allah tunjuk tergelincir. Atau orang yang lomba kereta, dia dah mahir ambil selekor tu, dia ambil 2000 kali. Mahir. Dia kira pejam mata je boleh ambil selekor. Tiba-tiba dia terbabas selekor tu. Untuk apa? Kerana mungkin sudah hilang sifat hati-hati kamu. Tetapi bila seorang datang dia sifat sombong, sifat hati-hati dia hilang. Datang dia sombong, hati-hati pun dah hilang. Kerana dia sudah merasai dia menguasai keadaan. Tak ada orang boleh kuasai keadaan. Kerana di sisi Allah itu penguasaannya. Kita dah tahu anak kita macam ni, ikut kita lah. Maka kita buat sama, seolah kita rasa dia akan ikut setiap hari. Ada waktunya. Dia tak akan ikut. Sebab itu kita kena berhati-hati dengan satu sistem dalam hidup kita. Saya dah biasalah hati-hati. Ayat saya dah biasa ini memakan diri kita. Saya dah biasa. Macam tuan-tuan tengok orang bila dia mandu kereta. Saya dah biasa dah jalan ni. Saya dah masak sangat. Bijak. Tiba-tiba Allah jadikan tempat yang biasa tadi kena dia menerima kecelakaan. Kenapa? Bila ada sedikit kesombongan, hilang sifat berhati-hati. Kita macam mana pun kena hati-hati. Ni pilot bawa kapal terbang 20 tahun. Pun dia mesti berhati-hati lagi. Dia mesti dicek sebelum naik pilot. Terpaksa ikut. Dia kena cek dulu. Seminggu sekali kena hadir untuk buat simulasi.
Kemudian sebelum dia terbang, dia kena cek darah dia naik ke tak naik. Naik sikit tak boleh stop. Saya kan dah biasa, tak boleh. Ini polisi, dia kena angkut. Demam sikit tak boleh. Ada je penyakit tak boleh. Awak kena tukar jabatan. Tetapi semua orang faham polisi. Artinya kalau dalam kehidupan kita harian, bila mana kita kata saya dah biasa, sehingga kita lupa siap siaga, sifat hati-hati, dan sifat rendah diri, dan sifat bertawakal pada Allah. Maka ketika itu datang suatu benda yang kita tidak bersedia. Akan datang satu benda yang kita tak bersedia. Malam tu zawidi, apa yang kamu tak prepare pun benda tu. Kenapa? Kerana kita mengambil sikap granted, atau mengambil sikap macam take for granted lah kita. Tak ada apa. Ada banyak, ada benda apa-apa tu banyak. Kerana setiap hari ada takdir Allah. Kullu yaumin huwa fi syak. Kalau kita tahu setiap hari ada takdir Allah, maka hati-hati. Buat benda yang Allah tuntut. Tentang saya katakan tadi, kita kan bawa kereta hari-hari. Tapi Allah suruh kita buat hari-hari doa. Saya takkanlah balik rumah boleh sidang Ustaz. Dekat ni tak baca doa. Itu Allah perintahkan kita. Saya dah biasa 20 tahun tak pernah pun accident, tak pernah baca doa. Tapi kamu tak menyesal pada usaha yang Allah perintah. Akhirnya bila berlaku, kita kata Allah silap saya tak baca doa tadi. Ya, kita dah beritahu baca doa. Bagaimanapun biasa benda tu dalam kehidupan kita, baca doa. Kerana Allah mengajar kita dalam melalui takdirnya dengan berdoa selalu. Kerana Allah Ta'ala suka, seorang kita dah tahu memang semua Allah takdirkan. Tetapi bukan kita mengambil sikap, dah semua dah takdir, terima je. Bukan begitu. Tapi Allah SWT menyuruh kita setiap hari berdoa kepadanya yang baik-baik. Ya Allah, panjangkan umur. Ya Allah, murahkan rezekiku. Kan dah tentu ditakdirkan. Tak, Allah suka hambanya berdoa. Baik contoh, kita katakan ni dalam memahami takdir. Seorang dia kerja tanpa doa 300 hari gaji dia. Contoh, dapat. Seorang pula bekerja dengan doa juga dapat 300 hari. Kemudian hari kedua pula, seorang yang bekerja tanpa doa dia dapat 300 lagi. Seorang yang bekerja dengan doa dia cuma dapat 200. Dia makin kurang. Kita pun analisis dua kan. Ustaz, doa tidak mengubah tentang rezeki dia. Kerana ternyata yang tak berdoa juga dia dapat rezeki yang sama. Maka di manakah kemuliaan doa itu di dalam mengikuti segala takdir kehidupan kita? Baik, yang ni dapat 300. Tanpa doa belum tentu dia bersyukur. Dan belum tentu cukup. Walau amount yang sama. Yang ni dek keberkatan doa, dengan 300 dia cukup. Dengan 200 cukup. Dan dengan sedikit sabar. Yang ni dengan banyak pun tak ada sabar. Sebab tu kita dengar cerita. Ada orang punya banyak duit, tapi dia kedekut. Ada seorang hamba Allah, dia punya duit dia banyak sungguh, tapi dia ada satu perangai, kedekut dan lambat bayar gaji. Dia ada pembantu rumah, duduk rumah dia kerja. Pembantu rumah kata, saya punya majikan ni memang kaya sangat-sangat, tapi gaji saya sentiasa dia lambat bayar. Patut bulan ni sekian tak bayar, tunda bulan depan. Lepas tu tak akan naik gaji saya, tak akan naik. Padahal dia ni kaya, dia bilioner. Kalau duit tu convert duit Malaysia, bilioner dia. Ada orang dia tak kaya macam ni, tapi pekerja dia tak pernah lambat dia bayar gaji. Tak pernah lambat. Dia bayar pada waktu ni. Bahkan dia naikkan gaji pada waktu ni. Dan ni pada orang kaya, patutnya tak ada masalah. Ada seorang hamba Allah kata, Ustaz, orang ni Ustaz kaya. Tapi masalahnya dia tak bayar gaji pekerja dia. Nampak kaya dengan private jet, dengan sekian-sekian, tapi pekerja ni selalu mengadu tak dibayar gaji. Kita lihat orang ni Allah tarik kemuliaan dia. Kenapa? Itu kita antara sebabnya doanya sendiri. Doa. Kerana itu kita katakan doa ini, dia akan mengikuti takdir Allah dengan menjadikan kehidupan kita bahagia. Takdir tu takdir tetap takdir. Tapi perasaan kita dalam menghadapi takdir itu akan berbeza. Seorang akan mengalami takdir dapat rezeki banyak ni. Tapi dek kerana doa dan pergantungannya pada Allah, yang ni terima dengan keadaan syukur, redha, sabar dan melihat kebaikan.
Yang ni pula terima dalam keadaan tak bersyukur, rasa tak cukup, rasa tak boleh membahagiakan. Benda yang sama, tapi kerana takdirnya tadi tidak diikuti dengan doa. Tentang kita tahu bahawa hari ini hidup atau mati kita dalam takdir Allah. Kita terima secara hakikat keimanan kita. Kita berdoa supaya hakikat sebagai orang beriman yang berusaha. Maka kita doa. Maka kita berusaha berada dalam keadaan kemuliaan doa. Usaha kita tak boleh keluar daripada kemuliaan doa. Maksud apa? Ya, semua orang usaha. Tapi usaha kita dengan pergantungan kita pada Allah. Yang ini usaha dengan pergantungan kepada diri sendiri, kekuatan diri dia. Maka dia akan lemah di hujung jalan. Yang ini berusaha dengan kemuliaan ataupun dengan pergantungannya kepada Allah SWT, yang menjadikan dia kuat menghadapi takdir. Baik, kemudian bila Syekh Abdul Qadir menyebut dalam hadis ataupun dalam firman Allah Ta'ala, golongan pertama golongan siddiq. Kita dah sebut 3 syarat. Yang golongan ketiga, yang kedua pula ialah golongan yang pertama tidak terima takdir Allah, 1. Justru itu dia tak sabar dengan ujian Allah, 2. Dan dia tak bersyukur dengan nikmat Allah. Maka kata Allah SWT, orang macam ni, kalau dia tak nak terima takdirku, tak nak sabar dengan ujianku, tak nak bersyukur dengan nikmatku, falyatlub rabban siwai, ataupun siwaya, cari Tuhan lain lah. Cari Tuhan lain. Dan ungkapan cari Tuhan lain untuk menunjukkan murka Allah. Kita, tuan-tuan sekalian, kita kalau namanya ayah, kita pun bagilah anak kita duit dan sebagainya. Ya, kenapa sikit ni? Kenapa ayah bagi begitu, begini, kita gini lah. Ni ayah boleh bagi. Kalau kamu nak banyak-banyak, cari ayah lain. Cari ayah lain. Walau dia tahu dia tak mungkin boleh cari ayah lain. Tak mungkin. Mak, kenapa mak macam ni, macam ni? Tak, kalau kamu nak, macam kamu nak, cari mak lain. Tak mungkin kita punya mak lain. Kerana sekalipun kita ambil orang jadi mak kita, dia bukan mak kita. Mak kita ialah mak kita. Ayah kita ialah ayah kita. Dan sekalipun seorang tu cuba cari Tuhan lain, dia tak akan jumpa Tuhan lain. Kerana Tuhan itu cuma Tuhan ini, Allah. Maknanya Allah nak ajar kita apa situasi keadaan redha. Dan apa penting kita redha dengan segala apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Kan dengan redha pada takdir Allah SWT inilah yang menjadikan seorang itu akan berada dekat dengan Allah. Apa faedahnya kita dekat dengan Allah? Dekat dengan Allah lah yang menjadikan kita akan mendapat keampunan dia. Apa pentingnya keampunan? Kerana keampunan itulah mengangkat beban hidup kita selama ini. Contoh manusia, dia bukan dibebankan dengan tanggungjawab. Manusia dengan tanggungjawabnya dia tak akan terbeban. Dengan maksud dia akan mati dengan tanggungjawabnya. Manusia sebenarnya terbeban dengan dosa yang dilakukan. Itu sebenarnya beban kita. Beban kita bukanlah pekerjaan, bukan anak, bukan isteri, bukan suami. Itu bukan beban kita sebenar. Sekalipun kita rasa berat-berat, ustaz duk tengok anak, tengok suami, tengok isteri berat. Tak, ada lebih berat pada itu. Apa dia? Dosa. Tuan-tuan, kalau seorang itu diampuni dosa, dia akan dapati dirinya ringan. Pertama, ringan untuk beribadat. Senang saja. Yang kedua, ringan menerima ujian Allah. Ringannya dia walaupun ujian, dia ringan, dia tenang. Dia tak ada macam nak mengeluh atau sebagainya. Yang ketiga, bila seorang itu diampuni oleh Allah Ta'ala, akan lapang dada dia. Lapang. Dia tenang. Yang hari ni kita duduk berserabut, walaupun hidup dalam banglo mewah, dalam kenikmatan yang banyak, jiwa serabut. Serabut, benda lah fikir serabut ni. Siapa tak boleh tidur, tak boleh tidur, terpaksa makan pergi tidur. Ni ramai orang kaya-kaya tak boleh tidur malam. Makan pergi tidur. Jadi, semua benda dia datang untuk dia berfikir. Walau dia tak patut pun fikir, tapi dia macam kena paksa fikir. Walau dia dah lantik manajernya, pekerjanya beribu orang, tapi dia juga kena fikir. Dia juga kena fikir. Dia terbeban. Tetapi bila kita disibukkan dengan berfikir dunia, itu semua kerana kesan dosa yang kita lakukan. Baik, bila Allah ampunkan dosa kita, kita sebut tadi, kita ringan buat taat.
Kita mudah terima ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita redha. Lapang dada kita. Dan bila Allah ampunkan kita kenapa? Dengan sebab itu kita bahagia, gembira. Memang benar-benar bahagia. Hari ini kenapa saya bahagia? Kerana Allah dah ampun sebahagian dosa kamu. Bayangkan kalau Allah ampun semua. Sebab itu manusia ni tidak ada benda yang dia paling gembira dan kadang dia bertemu dengan Allah tak bawa dosa. Tak bawa dosa. Wa ma alaihi min khati'ah, kata Nabi SAW. Dia datang jumpa Allah tanpa bawa sebarang dosa. Orang paling bahagia sekali. Tuan-tuan, kita jumpa bos kita, tak bawa salah apa-apa, kan senang jumpa bos. Tak ada salah. Tapi kalau kita ada salah lalu nak jumpa bos kita, rasa macam mana? Salah pertama tadi datang lewat. Nak jawab apa bos tanya? Kenapa lewat? Oh, soalan tu dah seksa kita. Sebab soalan tu akan berurutan. Jeng bos, awak keluar pukul berapa? Kena lagi kita ni. Saya keluar 7.30. Kenapa keluar 7.30? Kenapa awak tak keluar pukul 7? Awak naik apa? Saya naik basikal bos. Kenapa tak naik motor? Awak ada motor? Kenapa tak naik kereta? Kenapa tak tumpang itu? Jadi kita terus didiskusi alasan kita. Sehingga kita dapati alasan itu bukan alasan. Melainkan kita wajar dimarahi. Tentang kalau saya katakan kita kalau ada salah nak jumpa bos pun takut. Saya tak nak jumpa dia, saya ada salah. Bagaimana nak jumpa Allah? Sebab itu bila Allah ampun dosa, kita seronok bertemu dengan Allah. Gembira. Jadi kenapa kita nak menerima segala takdir Allah Ta'ala ini? Kita dah sebut. Supaya kita dekat dengan Allah. Kenapa nak dekat dengan Allah? Supaya kita diampunkan dosa. Allah tak ampun dosa orang jauh darinya. Yang dekat dengannya. Sebab itu bila hamba tadi mula mendekati Allah dengan bertaubat, maka Allah lebih dekat dengannya. Bila hamba Allah cuba mendekati Allah dengan munajat, Allah lebih dekat dengannya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Kata Allah, bila hamba-Ku bertanya tentang aku di mana, katakan kepada hamba-Ku aku dekat. Kerana itu berdoa padaku, nescaya aku mustajabkan. Tuan-tuan, seorang bila mana dia doa, dia sedang berusaha mendekatkan diri dengan Allah dengan pengaduan dia. Seorang bila mana dia taat, dia sedang mendekatkan diri dengan Allah dengan ketaatannya. Seorang bila mana dia menerima takdir Allah dengan sabar, maka dia sedang mendekatkan diri dengan Allah. Seorang yang bila menerima nikmat Allah dengan syukur, dia sedangkan mendekatkan diri dengan Allah. Semua hidup kita, dia berasaskan kepada mendekatkan diri pada Allah. Kita makin dekat dengan Allah. Tentang kematian itu ialah satu sunnatullah untuk kita dekat dengannya. Kalau tidak, kita tak akan dekat. Kalau Allah tak ciptakan kematian, tak ada manusia akan dekat dengan Allah. Tapi Allah ciptakan kematian. Manusia nak atau tak nak, redha atau terpaksa, mereka tetap akan kembali pada Allah sebab ada kematian. Kalau tak ada kematian, manusia kami tak akan mungkin kembali pada Allah sebab tak ada mati. Maka Allah ciptakan kematian. Sebab itu setiap kali kita dengar berita kematian, kita pun kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Ucapan itu kalau orang faham, maksudnya ucapan dekat dengan Allah. Kita akan kembali pada Allah, maknanya kita akan mendekati Allah. Baik, bila mendekati Allah, apakah kita nak dekat dengan Allah dan kadang Allah suka kita ataupun Allah murka? Kalau kita memilih untuk Allah suka, maka terima segala ketentuan Allah takdir. Lepas tu kata Syekh Abdul Qadir, bila mana kamu terima takdir Allah dengan benar, maka Allah akan letakkan kamu di pintu wilayahnya. Apa maksud pintu wilayah? Yang ni kewalian. Tentang kita faham wali dengan maksud lain. Tentang orang ni duk faham wali berjalan atas air. Dia faham wali bila hujan tak basah. Dia faham wali tu senang dapat duit. Dia faham wali tu urusannya mudah belaka. Tetapi bukan itu definisi wali Allah. Itu sebahagian tandanya. Tapi bukan itu makna walinya. Makna wali itu bukan merujuk kepada karamahnya. Karamah itu tandanya. Tapi hakikat wali itu merujuk kepada semua hamba Allah yang ingin mendekatkan dirinya pada Allah. Maka itulah wilayah. Kita dah sebut kewalian sebenar ialah mentaati Allah. Bukan kewalian sebenar dinilai dek kerana dia dapat keistimewaan duniawi. Tentang keistimewaan duniawi orang kafir pun dapat. Oh, dia mudah usah rezeki, dia pegang tu dia ada rezeki. Tak ramai mana orang kafir yang dimudahkan rezekinya. Menega sikit untung banyak, bilion.
Akhir senarai orang kaya atas dunia ni boleh kawan kafir belaka. Bilioner ni. Ini nama sekian-sekian, kekayaannya 300 bilion. Rekod yang dicatatkan. Ini kekayaan 10 orang kaya di dunia, 1.6 trilion. Kekayaan 10 orang terkaya di dunia. Kaya. Maka kalau nilai wilayah itu kaya, maka orang kafir layak dia wali. Sebab dia kaya. Semua syarikat pun dia ada pekerja ratus ribu, even juta. Tentang wali bukan melihat kemudahan hal duniawi. Ke hal duniawi itu kita akan berkongsi dengan orang kafir. Satu persaingan biasa antara Islam dengan orang kafir. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang dia kalah. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Kadang-kadang orang Islam kaya sekali, kadang-kadang orang kafir pula kaya. Itu satu persaingan biasa. Macam bersaing atas jalan raya, kadang menang, kadang kalah. Bersaing dalam perniagaan, kadang untung, kadang itu tak ada kaitan dengan agama. Itu ujian Allah pada semua manusia sama. Tetapi ujian sebenar kita, yang kita tak akan bersama dengan orang kafir, tak akan. Itu ujian Allah dalam ketaatan kita padanya. Maka kewalian itu ialah orang yang berjaya menguasai dirinya, yakni mendidik dirinya untuk mentaati Allah setiap masa. Maka inilah wilayah. Tuan-tuan, kita tak heran orang cerita dia ada keajaiban itu dan ini, sedangkan ketaatan pada Allah dia cacat. Tuan-tuan, yang Rasulullah SAW bawa kepada umat dia apa? Mentaati Allah setiap masa. Kata Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'ata hasanata tamuhaha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Takutlah kamu pada Allah di setiap tempat. Dan bila mana ke mana kamu buat jahat, ikutilah dia yang kebaikan. Dan perlakulah manusia, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Tuan-tuan, wali Allah dibina dengan 3 sifat ini. Pertama, takut Allah setiap masa. Yang ini sentiasa buat taat, meninggalkan larangan. Yang kedua, kalau kita ada buat silap, cepat-cepat kita cover balik dengan kebaikan. Maka itu sifat wali. Tak ada bila kita buat jahat lagi. Buat jahat, cover dengan kebaikan. Terutamanya pada benda yang sama. Saya misal kata, saya ambil hak dia, hak manusia. Maka saya buat baik semula, pulangkan hak dia. Buat baik kembali. Maka kezaliman saya dah habis. Saya ada kata dia, saya ngumpat dia, saya pulangkan balik hak dia. Saya minta maaf, saya ngumpat awak. Itu kebaikan. Maka saya dah tutup balik kejahatan saya. Saya misal kata ada derhaka pada dia, derhaka pada mak ayah contoh, saya pulang balik dengan mentaatinya. Saya misalnya mengabaikan hak isteri saya, nafkah tak bagi, tu tak bagi, maka saya kembali buat baik dengan memberi nafkahnya. Bukan lebih baik, ini nafkah banyak mana bagi 200 sebulan, saya tambah je 400. Saya buat baik atas kesilapan saya, maka ditutup. Kebaikan yang paling baik ialah kebaikan yang menutupi kesalahan itu, bukan kebaikan yang berasingan daripada salah itu. Contoh kita macam contoh, saya ambil contoh. Kita ngumpat seorang lah, kita ngumpat Ali ni gini-gini, Allah salahnya saya ngumpat, lalu saya pun cover dengan cara bersedekah. Okey tak? Okey, tapi dia belum sempurna lagi. Kerana kebaikan sebenar menutup kesalahan itu yang kita buat. Contoh, kalau tuan-tuan nampak lubang, cara untuk mengatasi bahaya lubang, tutup lubang tadi, lubang yang sama. Jangan tutup lubang lain, lubang tu lah masalahnya. Saya kalau ada buat salah kepada isteri saya, itu kesalahan saya, maka saya fikir balik bagaimana nak buat kebaikan pada dia. Orang yang sama, itu yang disebut ikuti kejahatan dengan kebaikan. Itulah kebaikan paling tinggi. Dia kebaikan ada darjat dia. Sebab kalau saya ni adalah ngumpat orang, lalu saya sedekah, itu masuk dalam hadis tu tak? Ia masuk, tapi ia belum sempurna. Ia belum sempurna. Kerana yang sempurna tadi, dia umpama macam ni. Tuan-tuan, kalau yang bocornya atap sini, tuan-tuan nak baiki atap lain, airnya turun di sini, kita nak baiki atap lain, yang pun bagus, atap pun boleh perbaharui, tapi yang perlu sangat yang di sini. Itu bumbung tu pun dah lama kita tukar baru, tapi bumbung tu walau lama dia tak bocor, yang ni bocor walau dia baru. Sebab baru tukar, tapi kalau dia bocor kena buat lagi. Artinya kebaikan yang paling sempurna kalau kita nak buat, yang tutup kejahatan yang telah kita buat. Seorang anak derhaka pada mak dia dalam satu tempoh, macam mana? Kembali taat pada ibunya sampai dia mati.
Seorang isteri derhaka pada suaminya dalam satu tempoh, kembali taat pada suaminya sehingga dia mati. Dia telah buat kebaikan. Tentang kebaikan yang macam tu, yang menjadikan dia mulia. Tuan-tuan, ada orang artis, dia dengan keartisannya dia telah menyesatkan orang. Tapi kali ini dia datang imej baru, dengan keartisannya dia mengembalikan orang kepada kebaikan. Maka ini yang perubahan paling baik. Sebab tu kita tak suruh artis tu berubah jadi artis, berubah berhenti artis. Tak, awak kembali jadi artis tapi dengan membaiki balik manusia yang telah awak rosakkan. Ni penyanyi telah rosakkan ramai orang. Kita tak kata pada dia berhenti menyanyi, kita katakan kembali menyanyi untuk mengisahkan orang. Dan satu ketika ada seorang hamba Allah, namanya Yusuf Islam, atau bahasa Inggeris dia Cat Steven. Dia orang kenal lah, orang tahun 70-an. Ketika mana dia insaf, kerana satu kejadian di Brazil, dia lemas dan dia berkata, kalau Allah selamatkan, saya akan beriman padanya. Waktu mana dia melancong di Brazil, akhir Allah selamatkan dia, maka dia tunaikan janji beriman pada Allah. Bila dia masuk Islam, pertama dia buat ialah dia berhenti nyanyi. Dia tak nak lagi, dia ada peminat jutaan. Dia berhenti nyanyi, dia buat madrasah, dia mengaji sekian, dia berkahwin, dia ubah dirinya, dia belajar. Kemudian dia terfikir kembali untuk dia kembali menyanyi. Ya, ada orang menasihati dia nyanyi balik. Kerana awak dengan nyanyi tadi awak dah sesatkan orang. Maka dengan nyanyi balik awak pulangkan orang pada hidayah. Akhir dia mula buat mereka lagu-lagu ketuhanan untuk dikembalikan manusia balik. Sebab itu cara perubahan. Kita bukan berubah dengan cara berhenti apa yang kita dalam situasi kita ada. Seorang pengarah rasuah banyak. Ustaz, saya dah taubat, saya nak berhenti je pengarah. Tak, awak jangan berhenti pengarah. Yang kena berhentinya rasuah, bukan pengarah. Kekal je pengarah, baiki balik. Kerana awak tahu bagaimana rasuah terjadi. Awak yang tahu. Orang macam awak ditakuti, maka awak yang akan ubah. Maka cara Islam suruh kita berubah, bukan cara meninggalkan apa yang kita ada. Kita ambil balik dan baiki. Benda boleh baiki, tapi pada pekerjaan yang kita boleh baiki lah. Sebab kalau orang ni dia pelacur, tapi dia nak jadi, takkan nak jadi pelacur Islamik pula. Pelacur Islamik, yang tu saya faham. Pada benda yang kita memang boleh ubah. Benda tu, contoh pekerjaan tu memang halal, tapi kita yang buat haram, itu yang kita ubah. Tapi pekerjaan yang memang jelas haram, maka kita tak boleh buat apa-apa. Mereka kena tinggalkan. Yang namanya pelacur, maka tinggalkan. Tapi ada benda baik yang kamu boleh ambil. Mungkin sepanjang dia jadi pelacur, cara servisnya bagus. Okey, gunakan servis tadi, layan suami kamu dengan baik. Dulu ada satu ucapan kontroversial. Ucapan tu kontroversi, tapi ada betulnya, tapi tetap kontroversi lah, tak boleh kita nak menangkan, tapi sekadar kerenungan. Ada seorang hamba Allah tu ceramah. Dia kata isteri kena layang suami macam pelacur atasan layang pelanggan dia. Ayat tu menyamakan isteri pelacur agak keterlaluan, tetapi dari sudut positif. Layanan tu layanan. Para isteri kena berfikir bagaimana melayan suami dengan baik. Melayan suami dengan baik. Sebagaimana ni yang peringkat atasan dia layan ni, sebab dia nampak duit banyak dapat. Lagi lembut dia layan, lagi banyak duit masuk. Lepas dia nampak kondo free, rumah free. Tapi bagi si isteri, kalau dia fikir lagi baik dia layan suami, ini istana dalam syurga, ini kurnia Allah yang banyak, ini, pasti dia akan berfikir lebih baik pada itu. Kemudian Nabi SAW menyatakan, untuk seorang tu benar jadi wali, 3 sifat ini yang perlu diiltizam. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, gauli manusia dengan baik. Tuan-tuan bacalah kisah wali, mereka 3 benda ni mereka ada. Pertama, takwa pada Allah setiap masa, menjalankan perintah Allah apapun situasi. Kita dah sebut kata-kata Imam Syafi'i semalam, walau patah getah, walau bertongkat, tetap taat Allah. Kita tak tunggu sembuh pun nak taat Allah, tak tunggu kaya pun nak taat. Kita tak ada alasan. Ini sifat dia pertama. Yang kedua sifatnya, bila dia buat jahat, buat salah, maka dia cepat-cepat tutup kesalahan tadi. Tutup kesalahan. Kalau dia pernah melakukan pada tempat ini kesalahan, tempat itu dibuat kebaikan. Saya dulu ustaz pernah pecahkan tabung masjid. Dululah pernah tabung masjid. Saya nak taubat. Okey, awak buat tabung masjid baru. Awak pernah pecahkan tabung masjid.
Tahu masjid yang kita pecah tu mungkin yang harga murah-murah besi, kita tukar dengan tabung masjid, dengan kita beli peti besi baru. Saya sedekahkan, saya wakalkan peti besi baru pada masjid. Cara itu lebih sempurna dan memperbaiki kesalahan. Bukan dengan cara kita baiki kesalahan tempat lain, tempat yang mana kita buat salah. Itu sifat mereka. Dan yang saya sebut yang akhir sekali ialah kita sentiasa berfikir bagaimana nak berakhlak baik dengan orang. Kalau orang tak berakhlak baik dengan dia, itu dia dengan Allah. Kita bercakap kita dengan Allah. Saya buat baik dengan awak ni bukan sebab awak, sebab Allah. Allah suruh saya. Kalau awak nak balas cara tak baik, itu hak awak dengan Allah, itu bukan awak dengan saya. Maka kalau kita iltizam tiga perkara ni, maka itulah dia kewilayah sebenar. Sebab tu tuan-tuan kita kadang-kadang bila cerita wali dok nampak benda-benda duniawi. Nampak apa ni senang ustaz, nak gimana mana raib je. Wali. Kita pun memang dengar cerita-cerita tu. Tuan-tuan kita taklah menolak cerita-cerita kewalian secara mutlak, tidak. Tetapi kita perlu faham wali Allah dia tak faham kewalian dengan cara tu. Para wali memahami kewalian itu ialah mentaati Allah dan semua keadaan. Tuan-tuan, kemuncak seorang itu berada dalam prestasi terbaik mentaati Allah macam saya sebut tadi, dia tak ada alasan. Dia tak ada alasan. Selagi mana kita punya alasan untuk taat, maka kita perlu muhasabah apa kelemahan kita. Kita masih ada alasan untuk bangun qiyamul lail. Saya bukan tak nak bangun qiyam, tapi ustaz, tapi lagi mana guna tapi sampai bila kita tak sampai. Kita tak mungkin sampai pada jalan Allah dengan tapi. Yang ini dengan alasan. Awak ni banyak benar tapi. Tapi. Awak ni kenapa tak pergi kuliah? Saya nak pergi ustaz tapi. Dia mari buah tapi dia siap. Tapi. Sampai bila nak tapi? Sampai malakul maut datang. Lalu apakah awak boleh bertapi-tapi depan malakul maut? Malakul maut, jangan ambil nyawa lagi. Kena. Tapi saya nak buat benda lain. Saya ada kerja lagi ni. Tak ada tapi. Tentang setiap ketaatan dia ada waktu. Boleh sampai waktunya maka berusaha untuk buat taat itu. Ada waktu untuk kita, untuk kita lakukan solat itu, solat ini. Maka jangan bertapi. Cuba cari jalannya. Kerana setiap orang yang cari jalan dia akan jumpa. Yang tak cari jalan tak akan jumpa. Tuan-tuan pernah jalan bandar tu, jalan kita percaya ikut Waze tak jumpa, ikut map tak jumpa, ikutlah signboard pun tak jumpa. Kita ijtihad, cuba lalulah ni. Tapi tetap cari. Akhirnya orang tanya, macam mana awak jumpa? Saya carilah. Awak cari macam mana? Pada awak ni lain internet pun tak ada, ni pun tak ada. Tak, saya tanya orang, saya cuba masuk, saya itu, saya ini. Demikian usaha kita dalam buat akhirat. Jangan bertapi, jangan berasa, cari jalan. Cari sampai kita jumpa. Kalau hari ni kita masih belum jumpa, tapi terus cari, akhirnya insya-Allah satu hari nanti, kalau benar pencarian kita, Allah akan sampaikan kita ke pintunya. Dan Allah akan sampaikan kita pada cintanya, pada kasih sayangnya, dan pada apa yang Allah inginkan kita lakukan untuk kita menjadi hamba yang sebenar. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.